rajin 4-5 bulan kot. Masa dulu saya memang tak banyak cakap. Dan saya memang sampai sekarang pun, kalau tak ada benda nak cakap, memang saya tidak bercakap. Bila saya bercakap tu, ada benda yang saya nak sampaikan dan ada benda yang saya nak capai. That is my character. Jadi macam mana nak ni kan? Tadi tak kait dengan yang nombor 3 tadi. Sebelum saya jadi graduan, kahwin umur 19 tahun. Dia lambat. Anak sulung umur 20 tahun. Anak kedua 22 tahun. Anak ketiga 24 Lebih kurang macam tu lah. Dah lupa dah. 2 tahun. Maknanya bila saya jadi medical graduate, balik daripada Australia, tak ada pembantu rumah. Masa mengandung ke, masa bersalin ke, tak ada letak apa benda lah yang you all letak selalu ni. Benda-benda tempek-tempek sana tu kan. Tak ada segelahun, benda. Tak ada orang layan lah. Mak tak datang, mak mentua tak datang, tak ada. Buat sendiri je. Anak ketiga saya, lepas bersalin sehari, suami saya pula Islamkan orang putih ni. Balik daripada hospital, saya kena masak pula untuk dia. Itu dia punya ni. So, bila balik kat Malaysia, manja benar budak-budak ni kan. Yang bersalin ni, semuanya bertampal sana sini. Wah, relax je. Dan saya, Alhamdulillah berjaya menyusukan anak 6 orang. Sampai lebih kurang 2 tahun lah. Tak bagi susu lembu. Okay, self-confidence. Di antara yang saya lakukan, saya ambil benda yang saya tak suka buat, benda baru itu sebagai challenge, cabaran. Masuk jadi exco. Mana ada mimpi jadi YB? Yang masuk pun termasuk dan termenang. Terpaksa masuk dan terpaksa menang. Menang jadi wakil rakyat Adun Selat Kelang. Dan termenang tadi. Dan selang beberapa hari pula terlantik sebagai exco. Ada orang mengidam jadi exco, dia tak jadi exco. Yang saya ni tak pernah mimpi, tak tahu benda exco. Benda dia exco kan, tak tahu. Bila saya dah jadi exco dekat HUK, dia kata, jadi saya punya PA tu bekas kado tanah dia kata. YB kata, you ni menteri tau, dia kata. Ya. So you wakil arahan je kat ni. Ya ke? Tak tahu. Mereka kena belajar benda tu exco. Nak cerita pasal confidence and all that, especially dengan ada anak dan sebagainya. Kita pula belajar orang Malaysia, third world country, belajar dekat Australia. Tengok macam mana orang putih ni, termasuk lecturers, melihatkan dia. Ni otaknya ada ke tak ada ni kan. Cakap pula nak kena cakap yang Ailio menyembur tu tau. Orang putihnya kan. Itu macam Malaysia. Kalau tak, pardon me, dia tak faham. Cakap lah orang putih bagian Arab, tapi dia tak faham. Ini di antara challenges. So what do I do? Itu tadi, kena kaji. Bagaimana nak berjaya? Saya kena buat decision. Bila saya dihantar kat sana tu, nak belajar perubatan, cari penyakit sendiri pula. Dia adalah jemaah kita kecil tu. Jemaah kita orang kecil, ahli usrah. Kahwin dengan ahli usrah. Main paduk-paduk ni kerja ni kan. Lepas tu dapat anak dapat apa, mak bapak risau. So I have to show my confidence. Kalau dulu belajar tu main-main, belajar duduk menghadap kursi meja kat situ tu dengan buku kat situ, otak sampai Malaysia. Canggihnya. Badan kat situ, otak sampai Malaysia. Macam terkenang benda. Tapi bila kita ni kan, you set your compass, this is where I'm going. You buat ambil tindakan, aku kena belajar. So masa kalau ada baby pun, tengah ada baby, tadi pun saya sebut pun, tengah ada baby tu, saya boleh menyusukan anak, rekodkan lagu suara saya, ataupun baca buku cerita ke dalam recorder dulu, tape recorder dulu, zaman dulu supaya bila saya tak ada nanti pasang
jadi suara ibunya, suara uminya terdengar. Dan saya bila apa tu perah susu bagi kepada nursery itu bila saya tidak ada. Ini kita buat. Susah? Susah. Itu Ustaz Fauzan selalu suruh cakap dengan dia orang, takut dia orang tak mampu buat. So macam mana kita nantikan confidence tu tadi? You have to know, kalau you tahu apa you buat, kenapa you buat, then the self-confidence will come. You akan buat. Bila you confident, you cakap secara confident, you jalan secara confident, you buat kerja secara confident sebab you tahu ini you kena buat. Kalau tak, macam lemah, macam ada orang tu tengok semacam, dia dah benda pula. Kan? So that is the confidence that we want. And this is the confidence doktor perubatan, dentist, agamawan kita, ini yang kita mahu. You mesti tahu apa you buat tu betul. Sebab itu you kena rujuk dengan buku panduan yang betul, Al-Quran dan As-Sunnah. Bila you confident apa you buat tu betul dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah orang yang confident, ada yakin diri, ada self-esteem. Kedua, pergi cerita tadi. Apa ni? Oh, ada mak bapak pula, ada kawan-kawan di all yang terjebak dalam gejala sosial dan sebagainya. Sebab tu adik-adik, dia kita pendapat buat begini. Memang ada di antara orang itu sudah terjebak. Satunya, orang terjebak dalam gejala sosial. Orang perlu dadah, orang perlu arak, orang perlu judi, orang perlu, apa perlu panggil lah? Berhaluan, orang perlu berzina, orang perlu buat benda yang dosa ini. Orang yang nak tinggal sembahyang ni semua, kenapa? Ini related kepada model pendidikan di Malaysia tidak berkesan, it's low standards. Ini related. What have we done in Selangor? Dia related. Sebab kita dididik selama ini, sistem pendidikan di Malaysia selama ini, walaupun dah merdeka 54 tahun, adalah masih sistem orang putih. Sistem sekular. Dualisme. Fardu Ain belajar pagi, petang tu belajar menyanyi dan ABC dan sebagainya. Dunia lain, akhirat lain. Dualisme. Itu dipanggil sekularisme. Pecah dua. Ini yang tak betul. Paling tak betul itulah dia. Yang lain-lain itu dia cabang daripada sekularisme itu tadi. So apa yang kita buat dekat Selangor, kita introduce formula pendidikan yang holistik, yang syumul, namanya SPIES, yang dimana ianya satu piramid, ianya XD, bukannya linear saja, spiritual sebagai foundation. Pembangunan spiritual, dididik orang sini, orang Melayu, orang apa kata tarbiyah. Itu spiritual dulu, lepas tu barulah bangunkan physical, intelek, emosi dan sosial. Saya minta maaf ni, kat sini banyak perubatan, saya ni je sebut. Orang yang nak terjebak dalam gejala sosial, ambil arak, ambil dadah, ambil apa lagi ni, apa lagi nak diambil ni, termasuk ketagihan seks. This is all physical. Hiburan ni masuk telinga ni, music ni, it's all physical. Nak apa? Nak joget ni, sini tak ada joget lambat, joget Egypt kot. This all physical. All physical. Physical needs and wants. Sedangkan kita ini dicipta rohnya dulu. Kita adalah spiritual being in a physical body. Macam kereta itu, kita bawa kereta, kita bukan kereta, tetapi kita manusia. Roh kita ini kena dibawa, kena dididik, kena dibentuk, kena dicorak, kena dibersihkan, kena dibagi makan, kena dibagi khasiat, kena dibagi vitamin, kena dibuang parasite daripada rohani ni, baru dia boleh berfungsi. Kita balik kepada apa yang disebutkan tadi pasal ibu bapa dan sebagainya. Back to basics. Ibu bapa tu dekat sana dekat Malaysia, kan? Ini adik-adik berdepan dengan kawan-kawan yang sudah terjebak. Dan ada yang teringin nak masuk dapurnya, meniru cara jahiliah. Apa pendekatan?
Pertamanya adik-adik, kita ikut macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebab itu saya mewujudkan Jawatan Kuasa Induk menangani gejala sosial negeri Selangor. Dan cara pendekatan kita ialah nombor 1, mendidik, mencegah, mencelah. Baru nak dating kita kata dah kahwin belum? Kalau rasa macam tak tahan, dia kahwin lah. Ya, tak ada ni, tak ada duit apa panggil? Mahar mas kahwin berapa ringgit kat sini? You perasan tak? Saya ni kan, nampak rego ni. Saya ni dah lah tak pakai 24 juta US dollar punya cincin. 24 genih Genih 24 genih punya cincin pun tak pakai. Saya kahwin dengan orang yang tak mampu beli cincin. Mas kahwin saya ayat Al-Quran. Jadi saya apa pasal sampai begitu? Ini baru belajar tu Okey. Jadi apa dia the last question tadi? Yang kata model pembangunan insan, spiritual, physical, intellect, emosi, social. 5 perkara ini, SPIS 5. Ini kena dibangunkan untuk melahirkan insan yang baik, yang tidak perlu kepada gejala sosial. You bahagia. You mana-mana saja, you boleh bahagia. You exam pun, you emosi you tadi boleh terkawal. Macam mana nak kawal emosi? You kena latih. And there are tips. The how you kawal emosi, there are tips. Itu tadi yang pasal pendidikan itu tadi. Sebab kami ni, saya nak masuk sekolah pun tak boleh nak masuk sekolah. Walaupun saya ni tadi Esko Pendidikan, maknanya Menteri Pendidikan Selangor. Nak masuk sekolah tu seram sejuk, pusat lesi segala pengetua. Kenapa? Kerana disakat oleh Kementerian Pelajaran. Dia tak berani. Nanti Esko Pendidikan Selangor masuk ke sekolah-sekolah Selangor, dah habislah semuanya menyokong Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Padahal kita nak bagi duit dekat dia, nak bantu dia, nak bagi itu dan ini, dia tak ni. So what do I do? This model spice ini kita bawa sebagai di luar daripada pagar sekolah. This is model pendidikan kita, tarbiyah kita, spiritual, physical, intellect, emosi, social. Yes, intellect is also part of our model pendidikan. 5M, bukan 3M, membaca, menulis, mengira. Bila you pandai baca, pandai menulis, pandai mengira, you bacalah itu dan ini. Baca kartun, baca kat sini, apa nama benda lah tu, mangga ke benda tak ada internet ke benda semua dibacanya. Tapi you tidak memikir, tidak ada kemahiran memikir secara kritikal. Should I do this or shouldn't I do this? Analytical, aku buat ini aku jadi bercerdik ke jadi bodoh? Aku buat ini, adakah ini menjimatkan masa ke membuangkan masa? Aku buat ini iman aku naik ke makin menurun? Aku buat ini masuk syurga ke masuk neraka? And then creative thinking, lateral thinking. This is part of our model spice itu. And then intellect, emosi dan sosial tadi. Sosial, bagaimana? Kalau kita membangunkan skill sosial, gejala sosial tidak akan wujud. Gejala sosial wujud kerana tidak dibangunkan skill bagaimana nak hidup dalam masyarakat. Hak lelaki tengok lelaki, dia pula minat dengan lelaki. Alang ke kambing. Macam mana nak ni tadi? Tak payah jadi macam saya. Tak payah macam Saloma, tiru macam saya tak payah kan. Okey, 10 tahun lagi macam mana nak rancang? That's why you have to sit down. You all nak rancang. Rancang ni bukan 10 tahun. Jangan 10 tahun timeline. You all Facebook timeline Saya pun ada Facebook. Paksa. Bukan 10 tahun aja, 20 tahun. Beyond 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, iaitu akhirat. You kena rancang. Baby ni nak jadi apa? Kita dah mati nak jadi apa? Nak sampai ke mana? Suksesnya bagaimana? Semua ni nak kena rancang jadi. And then you all ni semua sampai kat sini ni telah naik kapal terbang, betul? Ada yang berenang? Ini adik-adik, balik Malaysia nanti, kalau boleh adik-adik ni kat sini.
Okey, ini bumi Mesir. Ni kapal terbang, naik ni. Adik-adik kena apa kan, prihatin. Jangan tengok macam putih macam orang Arab macam ni. Adik kena tengok. Bila you naik daripada kapal terbang tu, kapal terbang naik. Lepas daripada muka bumi. Dia naik. Benda dekat bawah, bangunan tinggi ke segala piramid besar gajah mana ke, dia akan kecil. Tinggal lagi jauh lagi kecil. Orangnya lagi shorted, tak nampak. Makin jauh lagi tak nampak. Kita juga begitu. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ini pengajarannya adik-adik. So kita akan meninggalkan dunia ini kalau naik kapal terbang tu untuk sementara muka bumi Mesir, nak pergi menuju ke Malaysia. Tapi bila kita meninggalkan dunia, kita pergi mana? Pergi akhirat. So rancangnya sebegitu. Bagaimana nak gunakan masa? Ini yang Allah bagi, segala tangan, segala kaki ini, segala mata, segala otak ini. What do you do with it? Itu saya bagi you kerangka. Saya bukan bagi you detail. You can do it yourself. This is what kita ajar kerajaan Selangor, mengupaya, empower you. You may remember what I said just now. We want you to be the best of you. I can't say it within 10 minutes. I can't say it within 1 minute. You have to keep on learning. You have to keep on cari orang terbaik. You nak cari orang berani, cari orang yang berani. You nak jadi orang yang kuat, you berkawan dengan orang kuat. You nak jadi orang yang kuat imannya, kena cari orang kuat imannya. You nak jadi orang yang berjaya, you kena cari orang yang berjaya, supaya you sentiasa mendampingi mereka dan sentiasa dimentorkan oleh mereka, sama ada secara direct atau indirect. Wallahu a'lam. Rembanan ni kan dia semua.